Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alhamdulillah, hari ini kita kembali belajar secara rakaman video. Harap murid bersedia dan sentiasa bersemangat. InsyaAllah pada hari ini kita akan mempelajari tolak dalam lingkungan 100 dengan mengumpul semula. Pada video sebelum ini, cikgu dah memberikan penerangan tentang tolak hingga 100 tanpa mengumpul semula, dan pada hari ini kita akan tambah lagi kemahiran, iaitu tolak hingga 100 dengan mengumpul semula. Ini adalah aplikasi daripada tolak dalam lingkungan fakta asas, tetapi perbezaannya adalah nilai nombor semakin besar dan juga ada prosedur pengumpulan semula nombor. Ianya berbeza daripada tambah mengumpul semula. Walaupun ianya ada istilah mengumpul semula, tetapi operasi tambah dan operasi tolak memang berbeza. Dalam istilah mudahnya, akan berlaku pinjam sebelah dan juga ada nombor yang menjadi semakin kurang setelah dipinjam. Cikgu akan sertakan beberapa contoh untuk memudahkan pemahaman murid, dan juga cikgu pun telah memberikan sedikit penerangan dalam modul yang cikgu dah berikan. Harap murid dapat meneliti dan juga cuba untuk memahami setiap penerangan yang terdapat dalam modul tersebut. Okey, cikgu akan tunjukkan contoh-contoh supaya murid dapat memahami setiap pengiraan. Okey, contoh yang pertama. 31 tolak 5. Okey. Kita sama juga, kalau melibatkan pengiraan tambah atau tolak, kita mesti mula daripada sar. Dan kita pastikan mesti ada pasangan atas dan bawah. Okey, kita tengok contoh pertama, 1 tolak 5. Okey, boleh atau tidak tolak ni? Jawapannya tidak boleh, sebab nombor kecil tolak nombor besar. Tak boleh. Pastikan kalau nak buat tolak, sama ada besar tolak kecil ataupun nombor yang sama ataupun tolak dengan sifar. Tetapi dalam kes ni, 1 tolak 5, 1 kecil, 5 besar bawah. Kecil tolak besar tak boleh. Itulah yang kita namakan sebagai mengumpul semula. Langkah dia, kita perlu meminjam daripada nombor yang berada di hadapan. Macam kes ni, 1 tolak 5, dia mesti pinjam dari sini. Okey, macam mana cara nak pinjam? Okey, katakanlah kita pinjam ni 3. Asalnya 3. Ada orang nak pinjam 1. Bila kita pinjam 1, nilai dia menjadi semakin kurang. Maknanya daripada 3 pinjam 1 jadi 2. Okey, kemudian yang tadi kita pinjam berapa? Kita pinjam 1. 1 ni kita bawa ke sebelah sini. Terus kita tulis di sini. Makna 1 tu dah jadi nombor 11. 11 tolak 5 baru boleh, sebab besar tolak kecil. Okey. Dan penerangan tentang cara nak mengira pun cikgu dah terangkan dalam video sebelum ini. Harap murid dapat memahami bagaimana cara dia. Tapi untuk kali ini cikgu akan tunjuk kembali. Okey, katakanlah 11 tolak 5. Macam mana nak buat? Okey, dah ada dua cara. Satu cara lukis, satu lagi cara kita gunakan pengiraan yang berbeza sedikit. Okey, kalau kita nak lukis, boleh. Kita lukis berapa? 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Buang berapa? Buang 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, itu cara yang pertama. Kalau cara yang kedua, kita bilang nombor yang bawah, kita bilang sampai jadi nombor atas. Dalam kes ni, kita bilang 5 sampai jadi 11. Okey, bermakna kita sebut 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk kedua-dua cara ni, sama ada cara lukis ataupun cara buat pengiraan ke atas, kedua-duanya akan mendapat jawapan yang sama kalau betul caranya. Boleh gunakan mana-mana cara yang murid rasakan murid faham, tapi asalkan dapat jawapan yang betul. Okey, dapat 6. Kemudian
Nombor 3 dah jadi pinjam, jadi 2. 2 ada pasangan tak? Tak ada. Kalau tak ada pasangan, jangan keliru. Jangan salin nombor 3 sebab nombor 3 ni kita dah potong. Kita tengok nombor yang baru di sini. 2. 2 tak ada pasangan, tulis kembali 2. Okey, boleh faham? Okey, tak apa. Jangan risau. Cikgu akan tunjukkan lagi contoh supaya murid faham. Contoh yang kedua. 63 tolak 9. Okey, kita tengok. Kita mula daripada besar, 3 tolak 9. Tak boleh sebab kecil tolak besar. Kalau kecil tolak besar tak boleh, kita pinjam sini. Okey, kita pinjam 6. Katakanlah 6. Kalau orang pinjam 1 jadi 5. Potong terus. 6, tulis nombor baru 5. Kita pinjam berapa tadi? 1. Kita bawa ke sebelah sini terus. Jadi 13 tolak 9. Baru boleh tolak sebab besar tolak kecil. 13 tolak 9. Kalau nak guna lukis, boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Buang 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tinggal 4. Okey, itu cara pertama. Kalau cara kedua, kita mengira bawah naik atas. Maksud dia daripada 9 kita bilang sampai 13. Okey, kita sebut 9, 10, 11, 12, 13. Untuk kedua-dua cara pengiraan, sama ada guna cara lukis ataupun cara kira ke atas, dua-dua ni akan mendapat jawapan yang sama. Cuma perbezaan dia, kalau buat cara lukis, lambat sikit. Tapi kalau buat cara kira ke atas, dia lebih laju sikit. Tapi asalkan murid faham ataupun murid yakin dengan setiap kaedah pengiraan, teruskan. Okey, ini dapat 4. Kemudian kita tengok, 5 dah potong jadi 6. 5 tak ada pasangan, kita tulis kembali 5 di bawah. Okey, seterusnya, kalau melibatkan pengiraan tolak yang digit pasangan dia ada, cukup. Seterusnya, 92 tolak 27. Okey, kemudian kita sama juga, kita mula daripada besar. 2 tolak 7, tak boleh sebab kecil tolak besar. Kemudian, kalau tak boleh, kita pinjam. Kalau nak pinjam daripada sini 9, pinjam 1 jadi 8. Kita tulis, potong siap-siap 8. Bermakna nombor baru 8. Yang kita pinjam 1 bawa ke sini. Okey, sekarang ni dah boleh tolak. 12 tolak 7. Kalau nak guna lukis pun boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Buang 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tinggal 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Ataupun kalau nak guna cara kira ke atas, daripada 7 kita bilang 12. 7 kita sebut 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, dapat jawapan. Kemudian dah selesai pengiraan di tempat sar, kita bergerak ke tempat puluh. Kita tengok nombor tempat puluh ada pasangan. Tapi jangan keliru. Sebab 9 ni kita dah pinjam, dah potong jadi nombor baru, jadi 8. Bermakna yang kita perlu tengok adalah angka 8, bukan ke 9 dah. Maknanya ada 8 dan ada 2. Ada pasangan 8 tolak 2. Okey, kalau kau nak guna jari, 8 tolak 2. 1, 2. Tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ataupun nak guna lukis pun boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buang 2. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, dapat jawapan. Okey, sampai setakat ni boleh faham? Harap memang agak mengambil masa nak faham sebab ini adalah perkara baru yang murid belajar, tapi dengan latihan yang kerap dan juga sentiasa menyiapkan latihan, murid boleh buat dengan cara yang betul. Okey, seterusnya cikgu akan tunjukkan contoh-contoh lain berdasarkan kepada latihan yang murid akan lihat dalam buku aktiviti nanti. Okey, contoh yang cikgu tunjukkan tadi kalau melibatkan buku aktiviti muka surat 102 dan 103. Kalau buku aktiviti yang seterusnya, latihan muka surat 104, kita nak mencari nilai nombor yang hilang. Okey, contoh 43 tolak ada kotak kosong di sini. Jawapan dia 25. Okey.
murid kena ingat, kalau kita membuat sebarang operasi tolak, besar tolak kecil, jawapan dia akan menjadi lebih kecil daripada nombor yang sebelumnya. Okey, tetapi dalam kes ni 43 tolak 1, tapi kat sini tak ada jawapan, jadi 25. Kita tengok, kita mulakan daripada SAR. 3 tolak berapa dapat 5. Macam mana nak buat? Bermakna kalau jadi kes macam ni, kemungkinan telah berlaku pengumpulan semula. Bila berlaku pengumpulan semula, sebab apa? Sebab nombor atas 3, tapi jawapan ni 5. Maknanya jawapan lebih besar daripada pasangan atas. Bermakna telah berlaku pengumpulan semula. So kita boleh anggap ini dah jadi 3, ini dah jadi 13. Bermakna, sebab kita semak balik, 3 tolak 1, 2. Bermakna memang dah berlaku pengumpulan semula, 3 dah jadi 13. Sekarang ni 13 tolak 5. Jadi berapa? Kalau kita bilang ke atas, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ataupun nak guna lukis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Buang 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So inilah jawapan dia. Ini melibatkan pengiraan yang menggunakan strategi yang berbeza daripada yang tadi. Sebab kita kena fikir betul-betul. Sebab kalau kita asalnya daripada 3, 3 tolak berapa, mesti jawapannya mesti nombor tu makin kecil. Tetapi kalau jawapan dia, nombor dia besar daripada yang atas, bermakna telah berlaku pengumpulan semula. Okey. Contoh yang kedua pula. 74 tolak 3. Jawapan dia 39. Okey, kita mulakan daripada SAR. Kita tengok 4 tolak berapa dari 9. Kita tengok pasangan atas nombor 4, tetapi jawapan dia dah jadi lebih besar. Bermakna telah berlaku pengumpulan semula. Sebab kalau biasanya, kalau kita buat tolak seperti biasa, mesti jawapannya lebih kecil daripada nombor yang atas. Okey, so bermakna kita boleh anggap ianya telah berlaku pengumpulan semula. Terus 7 jadi 6, 6 tolak 3, 3, 4 jadi 14. Okey, kita kira 14 tolak 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kemudian kita buang 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tinggal 1, 2, 3, 4, 5. Ataupun kalau nak buat cara pengiraan kira ke atas, maksud dia 9 bilang sampai 14. 9 kita sebut 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dapat jawapan 5. Bermakna ini adalah strategi yang berbeza sekiranya kita nak mencari pasangan nombor yang hilang. Okey, memang agak rumit pengiraan dia, tetapi kalau buat selalu, insya-Allah murid boleh faham. Seterusnya, cikgu akan tunjukkan lagi contoh untuk muka surat 105, aktiviti 4.1. Okey, yang ini adalah melibatkan pengiraan yang memerlukan murid membina bentuk lazim daripada ayat matematik. Okey, contoh pertama. 40 tolak 6 sama dengan berapa? Okey. Sekarang ni diberi ayat matematik yang memerlukan murid membina bentuk lazim. So, kita tulis macam biasa, 40 tolak 6. Susunan nombor macam biasa, pastikan katakanlah nombor tunggal mesti susun daripada belakang. Kemudian kita mula mengira daripada SAR. Sifar tolak 6. Boleh tak boleh? Tak boleh sebab kecil tolak besar. So, kalau dah tak boleh tolak, kita pinjam dari sini. 4 pinjam jadi 3. 3 tadi 1 kita letak sini jadi 10. Okey, 10 tolak 6 berapa? 10 tolak dengan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tinggal 4. Kemudian
nombor yang sebelah, kita jangan tengok 4, tengok 3. 3 ada pasangan? Tak ada. Kalau tak ada, kita tulis kembali nombor tu di bawah. Okey, contoh yang kedua pula. 65 tolak 39 sama dengan berapa? Okey, kita ada ayat matematik di sini. Kita buat bentuk lazim. 65 tolak 39. Dah ada bentuk lazim, kita mula daripada sar. 5 tolak 9. Tak boleh sebab kecil tolak besar, kita pinjam daripada sebelah. 6 pinjam 1 jadi 5. 5 kita yang 1 tadi kita bawa ke sini jadi 15. Okey, so 15 tolak 9. Kita buat pengiraan daripada bawah ke atas. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, seterusnya dah selesai pengiraan di tempat sar, kita bergerak ke tempat puluh. Okey, bila dah jadi macam ni, jangan tengok nombor 6, kita tengok nombor baru. 5 tolak 3. 5 tolak 3 tinggal 2. Okey, ini adalah penerangan bagaimana untuk melakukan latihan dalam buku aktiviti muka surat 105 yang memerlukan pembinaan bentuk lazim. Okey, dan cikgu harap semua murid boleh memahami setiap penerangan dan contoh yang cikgu berikan. Boleh tengok berulang kali video ni dan cuba juga soalan seperti yang terdapat dalam modul dan juga soalan yang terdapat di dalam buku aktiviti dan juga buku teks. Okey, kita berjumpa lagi dalam sesi pelajaran yang akan datang. Sekian, terima kasih.